Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita lagi pada hari ini dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 5. Kita akan belajar unit 16, Sains dan Kehidupan, tajuk Gerhana Matahari Cincin, standard pembelajaran 2.3.2, membaca dan meneliti kandungan teks karya sastra dan karya bukan sastra untuk membuat rumusan. Objektif, murid-murid dapat membaca dan mempersembahkan syarahan bertajuk Gerhana Matahari Cincin dengan pelbagai bentuk penyampaian. Kriteria kejayaan, membaca dan memahami petikan, mendengar syarahan dan mempersembahkan syarahan dalam bentuk video. Bagi meneruskan pelajaran, sila buka buku teks muka surat 121. Lihat petikan bertajuk Gerhana Matahari Cincin. Mari baca bersama-sama ya murid-murid. Farisha menyampaikan syarahan sains sempena Minggu Sains, Teknologi dan Inovasi sekolahnya. Mari kita baca ya. Indah berbalam awanan petang, burung merbah di perdu ara. Pemanis kalam, selamat datang, salam sembah pembuka bicara. Tampilnya saya dalam arena syarahan ini untuk membicarakan tajuk Gerhana Matahari Cincin di Malaysia. Warga Sekolah Kebangsaan Seri Makmur yang saya hormati. Gerhana matahari cincin berlaku apabila kedudukan bulan di antara bumi dengan matahari berada pada posisi jauh dari bumi. Oleh itu, saiz bulan yang dilihat dari bumi sedikit kecil dan tidak dapat menutupi keseluruhan piring matahari. Dianggarkan 94.09% permukaan matahari akan dilitupi oleh bulan ketika fasa kemuncak gerhana matahari cincin. Sesungguhnya fenomena alam ini telah dapat kita saksikan di Malaysia, misalnya di Tanjung Piai Johor dan di Sirian serta Samarahan Sarawak. Namun begitu, fenomena ini tidak boleh dilihat langsung dengan mata kasar kerana sinaran terus matahari sangat terang dan berbahaya. Oleh itu, cermin mata khas diperlukan. Gerhana matahari cincin telah menyebabkan fenomena air pasang besar di pantai barat dan perubahan keadaan terang pada siang hari kepada keadaan gelap seperti senja. Berdasarkan hujah dan fakta, jelaslah ilmu astronomi perlu kita pelajari agar kita lebih memahami kejadian alam ini. Saya akhiri syarahan ini dengan 2 rangkap pantun. Burung kenari di batas kali, cantik tatkala dipandang mata. Gerhana matahari muncul kembali, peredaran cakrawala di alam semesta. Bawa Dian mencari tekukur, nampak rusa tegak mendada. Hayati kejadian dengan bersyukur, ilmu angkasa mantapkan di dada. Sumber Planetarium Negara. Aktiviti membaca dan mempersembahkan karya. Ya murid-murid, berdasarkan kepada petikan gerhana matahari cincin ini, kita dapat satu ilmu baru iaitu ilmu astronomi ataupun ilmu kaji bintang mengenai gerhana matahari cincin yang berlaku di Malaysia. Baik, ini adalah satu format syarahan. Boleh dimulakan dengan pantun, pantun selamat datang, ataupun pantun pembuka bicara. Kemudian memperkenalkan diri, ataupun memperkenalkan tajuk, seperti dalam rangkap yang pertama. Kemudian kata-kata aluan, iaitu warga Sekolah Kebangsaan Seri Makmur yang saya hormati. Kemudian penerangan tentang gerhana matahari cincin. Apakah yang dimaksudkan dengan gerhana matahari cincin, murid-murid? Ya, gerhana matahari cincin ini berlaku apabila kedudukan bulan di antara bumi dengan matahari.
Bumi dengan matahari pada posisi jauh dari bumi. Murid-murid boleh lihat di bawah ni. Di gambar bawah. Matahari, kemudian bulan di tengah-tengah dan di hujung tu bumi. Maknanya bulan itu dekat dengan bumi dan jauh daripada matahari. Jadi inti menyebabkan saiz bulan yang dilihat dari bumi sedikit kecil dan tidak dapat menutupi keseluruhan piring matahari. Jadi yang ni ialah bulan, yang tepi ni ialah matahari, saiz matahari ni. Jadi bulan ini dia berada di tengah-tengah matahari. Jadi apabila ini berlaku, 94.09% permukaan matahari akan dilitupi oleh bulan. Jadi bila matahari dilitupi oleh bulan, bagaimanakah keadaan bumi kita pada masa itu? Ya, keadaan bumi kita pada masa itu seolah-olah seperti waktu senja. Ya, tidak ada cahaya dan berwarna oranye. Ya. Okey, kemudian selain daripada itu, fenomena air pasang besar juga berlaku di pantai barat. Dan perubahan keadaan terang pada siang hari kepada keadaan gelap seperti senja. Ini yang cikgu dah beritahu tadi. Jadi, tetapi walau bagaimanapun, kejadian ini hanya boleh disaksikan di beberapa tempat sahaja di Malaysia. Yang pertama di Tanjung Piai, Johor. Kemudian di Serian dan Samarahan, Sarawak. 3 tempat ini sahaja kejadian ini boleh berlaku dan boleh dilihat dari bumi. Dan sebenarnya sinaran terus matahari ini sangat terang dan berbahaya. Kemudian cermin mata khas diperlukan untuk melihat kejadian ini, fenomena ini. Jadi kejadian ini adalah satu daripada kejadian yang berlaku di alam ini. Dan kita perlu bersyukur kerana kita kerana kita dapat menyaksikan kejadian-kejadian ini yang membuktikan bahawa kejadian ini telah diatur dengan sebegitu baik oleh penciptanya. Jadi dan satu lagi, ilmu astronomi perlu anak-anak kita kaji ataupun perlu pelajari supaya kita lebih memahami kejadian yang berlaku pada alam ini. Jadi tidaklah kita akan bersandarkan kepada mistik semata-mata. Jadi untuk lebih memahami bagaimana syarahan ini disampaikan, murid-murid bolehlah melayari YouTube. Lihat bagaimana pidato ataupun syarahan ini disampaikan. Jadi apakah maksud syarahan atau pidato? Jadi syarahan dan pidato pada asasnya adalah sama. Ia perlu diucapkan di halayak ramai dan tujuannya untuk memberi penerangan tentang sesuatu perkara. Jadi berdasarkan yang kita pelajari tadi, apakah perkara tersebut? Perkaranya ialah tentang gerhana matahari cincin yang berlaku di Malaysia. Jadi boleh layari YouTube. Ini contoh yang cikgu bagi di sini. Ataupun pilihlah mana-mana YouTube. Asalkan syarahan dan juga pidato. Jadi tugasan murid-murid pada hari ini, baca petikan syarahan gerhana matahari cincin dan rakam. Kemudian hantar rakaman kepada cikgu untuk PBD, untuk penilaian cikgu. Jadi sekian sahaja untuk hari ini. Semoga berjumpa lagi dan Assalamualaikum.